Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga salam sejahtera. Apa khabar anda semua? Semoga anda semua baik saja walau anda berada di mana sekalipun. Jaga kesihatan dan jaga SOP. Baik, anda sedang bersama-sama dengan saya, Hafiz Latif atau Bang Fiz di Facebook KL Baca, sebenarnya Kuala Lumpur Ibu Kota Buku Dunia, untuk Sembang Fiz X My Move. Episod yang kelima dibawakan khas sempena acara My Book Festival yang dibawakan oleh Persatuan Gerakan Penulis Malaysia ataupun MyMove dan juga Kuala Lumpur Ibu Kota Buku Dunia. Dan pada malam ini kita akan bersama-sama dengan saudara Kiri Darren Jayakumar untuk membicarakan topik berkenaan kedai buku melawan pandemik. Apa sebenarnya yang berlaku semasa pandemik, apa yang melanda kedai buku ataupun kedai buku yang melanda pandemik, itu semua kita akan cuba kongsikan kejap lagi. Dan anda yang bersama-sama dengan kami pada malam ini, selamat datang. Terima kasih banyak kerana sudi meluangkan masa. Jika anda ada sebarang komen, jika anda ada sebarang pandangan berkenaan dengan topik yang kita akan bawakan pada malam ini, boleh tinggalkan di ruang komen dan kita akan sama-sama telusuri perbincangan ini dalam tempoh insyaAllah dalam 1 jam mungkin. Baik, okey, tanpa membuang masa, kita persilakan saudara Kiri Darren untuk bersama-sama dengan kita pada malam ini. Hai Kiri, apa khabar? Khabar baik bro. Khabar baik bang. Okey semua? So Ni sekarang terima kat mana ni? terima kasih untuk memanggil saya ke event ni. Yeah. And then just saya nak tambah, hari ni Okey. anniversary Bibliophile. The Oh Bibliophile. ya? Wow, Ya. anniversary yang ke berapa? Tahun ketiga. Wow. So hari ni kebetulan tarikh yang sangat cantik lah untuk kita bersiaran langsung dan juga Kiri Darren ataupun The Blue File menyambut ulang tahun yang ketiga. Tahniah untuk Kiri Darren kerana dah masuk tahun yang ketiga melangkah dan berjuang. Jadi dan terus melawan sebenarnya sebab topik kita hari ni tentang melawan pandemik. Tetapi sebelum itu saya sebenarnya teruja nak tahu ni sebab saya cemburu. Belakang saya ada peta je tapi belakang kiri penuh dengan buku. Kiri kat mana ni Kiri? Kedai buku saya bro. Kedai buku saya di PJ. Oh, okey. Wow, menarik. Masih lagi di kedai buku Ini betul-betul melawan ni sampai ke malam pukul 9 lebih masih lagi kat kedai buku. Betul. Tiada gangguan kan? Tiada gangguan. Baik, faham. Baik, okey. Apa pun terima kasih Kiri sebab sudi bersama-sama dengan kita pada malam ni untuk membicarakan topik berkenaan dengan kedai buku melawan pandemik. Tetapi sebelum kita nak bincang lebih lanjut tentang topik kedai buku melawan pandemik ni, mungkin ramai yang berada di luar sana masih belum mengenali siapakah Kiri Darren Jayakumar kan. Selalu kalau kita tengok catatan-catatan di Facebook tu banyaklah juga kan. Ada yang catatan-catatan tentang buku, ada catatan tentang mengajar tuition Mandarin. So banyak sebenarnya yang kita boleh dapat daripada seorang Kiri Darren ni. Jadi mungkin di peringkat awal kita punya sembang malam ni Kiri, boleh tak perkenalkan diri dahulu sikit tentang latar belakang diri Kiri Darren sendiri dahulu. Silakan. Hello, saya Kiri Darren Jayakumar. So umur 29 and then seorang penjual buku. Start saya bermula dengan menjual buku secara sambilan. Jadi ejen, penerbit and slowly dia menjadi dia jualan jadi naik dari situ and then saya mula berhijrah ke Indonesia. Bukan berhijrah lah, membeli buku dari Indonesia untuk membaca buku and then slowly dia dari sana. Actually boleh kata bisnes tu pembeli buku jadi ramai lebih lepas ke Indonesia. And then that PKP yang first juga, PKP dia juga membantu sedikit dari and then saya juga pengajar Mandarin dan bahasa lain actually, bahasa macam Maths, bahasa Melayu, bahasa Inggeris, tapi kepada beberapa student yang saya pilih lah, like I know them and the parents ask the help macam tu. So it's actually like personal tutor punya konsep jugalah. Ya, sebab dia bukan buka kelas, betul-betul kelas bahasa Mandarin and then ada orang boleh daftar dan sebagainya ke macam mana? Yang untuk tahun ni saya dah mula, dulu actually saya terus terang, dulu saya agak malu untuk pergi live banyak orang and all that, especially last year. So masa PKP1 pun saya ajar one by one. And then this year sebab terlalu ramai orang mencari and all that, so more people, so itulah. Tapi kalau more on kedai buku dan industri buku nanti kita akan berbincang. Tapi sebenarnya saya buka kedai buku pada 18 Julai.
last year. 18 Julai. 18 Julai 2020. I think masa tu PKP pun hampir habis. I think dah habis tapi 2 weeks after that saya buka. If I'm not mistaken lah bro. Ya, betul. So, okay, tak apa. Kita memang saja saya sentuh sikit pasal mengajar Mandarin tadi. Itu sebagai pembukaan je lah. Kita punya topik lebih pada kedai buku kan. Cuma kita nak tengok siapa seorang Kiri Daerah ni kan. Tapi menarik lah. Sebab Kiri boleh mengajar juga bahasa Mandarin, bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan sebagainya. Jadi, banyak bahasa yang boleh dikuasai insyaAllah. Okay, baik. Tadi Kiri kata 18 Julai 2020 Kiri buka kedai. Itu kali pertama buka kedai buku secara fizikal yang dinamakan sebagai The Bibliophile Bookstore, betul Ya, bookshop ya. The Bibliophile Bookshop. The Bibliophile Bookshop. Okey, baik. 18 Julai 2020 pada One Piece itu adalah tarikh keramat yang mungkin tak terjangka lah sebenarnya. Mungkin Kiri dah ada plan awal sebab tadi saya difahamkan Kiri ialah daripada ejen buku, lepas tu jadi penjual buku, tapi lepas tu tiba-tiba mula membuka kedai buku, dan sekarang ni juga sebenarnya kalau anda semua yang menonton secara langsung ni, Kiri Darren juga adalah seorang penerbit di bawah The Bibliophile, The Bibliopress, betul? The Bibliopress, yang mana kejap lagi kita sentuh tentang buku-buku yang diterbitkan oleh Kiri Darren. Cuma soalannya tadi ni 18 Julai 2020. Waktu itu kita baru saja selesai PKP 1.0 ni. Maksudnya fasa PKP baru habis, tapi kita di fasa, yalah, kalau tak silap waktu tu PKPB kot. PKPP macam tu. Di waktu orang semua tengah tarik handbrake sana sini, tapi Kiri tak tarik handbrake, Kiri main tekan dia minyak lagi kan. So mungkin boleh kongsi perasaan pada waktu itu kan. Perasaan kenapa yang membuatkan Kiri boleh buka kedai buku fizikal pada waktu itu, Julai tahun lepas. Okay, so dia ada dua sebab yang utama. Okay, right. pada March hingga Mei, saya boleh kata Mei. Jun tu dah kurang sikit, tapi especially dari March bulan ketiga sampai bulan kelima, bulan ke Mei. So ramai yang tanya, buku apa lagi yang ada? Buku apa yang lagi ada? Katalog, ada tak website? Masa tu ada website tapi tak ada masa sangat untuk masuk dalam website, buku-buku masuk muat turun ke dalam website sebab satu orang nak tulis post pun masa tu yang stamp tu saya buat lambat. Dia one man show kan, kita faham lah one man show ni. Actually so masa dulu tu tulis post tu bro, tulis post laju tu sampai pukul 4 AM pun ada. Wah, stress lah dulu. So masa tu memang tak ada masa untuk website. So orang pun tanya, buku apa yang ada. And then first boleh kata macam alignment lah, macam pencerahan macam okay, kita kena buka kedai buku supaya orang boleh datang dan tengok buku apa yang kita ada. Semualah, semua buku yang kita ada. Itu first lah. Yang kedua, pernah juga dicabar oleh kawan, tapi ni cerita sebelum 2020 lah. So dia kata I just say it in English lah, like sebab apa yang dia cakap, I don't think so you can open a bookshop, something like that lah dia cakap. Tak boleh, and then you know how hard, kamu tahu tak berapa susah untuk buka kedai buku, kena maintain lah. So dia sedikit saya pantang dicabar sedikit lah, so saya tak suka itu. And then main reason adalah untuk bawa pelanggan ke kedai buku untuk tengok buku apa yang ada. Dan masa tu dalam industri buku memang ramai orang puji sebab bukan melawan arus tapi melawan macam takdir sikit lah, melawan takdir kedai buku sebab masa tu ramai orang tutup. Memang there's time for physical shop, so ramai orang puji membuka kedai fizikal buku. Buka kedai fizikal pun masa tu hebat lah masa kan. So saya masa tu walaupun dia risk, saya boleh kata calculated risk. Kenapa saya berani buka, sebab tu masa tu saya rasa yang orang akan pergi ke tempat luar or membuat activity luar, so people will be waiting to go. Macam orang sangat ada keinginan tinggi untuk ke kedai buku. So saya rasa okay, tak apa, kita buka kedai buku, kita tengok dulu. Tengok dulu ada orang datang ke tak. Masa first day saya buka 18 Julai, saya buka 11 AM.
Masa tu memang cemas gila sebab I think sampai 12:30 plus, 12:30 or 1 lah berdekat dengan 1 PM. Tak ada orang datang tau. Cuba bayangkan, first day, after that ramai orang datang. Okay, alright. Baik. Sebab dia orang tengah tunggu ni makan tengah hari tu. So sebab tu dia tak datang lagi waktu tu. After lunch baru ramai. Ya, sebab satu lagi saya memang beberapa kafe. Masa tu saya di Penang. Sebelum buka kedai pada 18 Julai, saya di Penang. So saya ada membuat beberapa lawatan ke kedai buku sana. And then saya ada melihat beberapa kafe. Kafe di Penang agak cantik sebenarnya dari design dia. So saya tanya nasihat seorang pemilik kedai buku. Di Penang, dia kata you are crazy to open in 5 days sebab actually perancangan dia 2 minggu. Tapi sebab saya di Penang tidak dapat membuat dengan cepat semua arrangement lah untuk kedai. So saya ambil masa 6 hari. 6 hari untuk kedai, tapi kedai tu memang kecil. Kedai sekarang ni agak kecil. So agak itulah bro, agak rushing lah. Saya siapkan dalam 6 hari. Ya. Tak apa, kadang-kadang kalau kita terlalu merancang lama sangat pun mungkin ambil masa terlalu lama nak buat, lepas tu akan ada second thoughts dan sebagainya kan. So kita akan banyak benda yang akan datang. Tapi bila Kiri kata okay in 6 days and then okay go for it, kita buat je, bring it out kan. Actually masa tu ada simpanan sedikit from jualan PKP1 kan, jualan PKP1 ada sedikit simpanan dari jualan buku. And then masa tu terfikir alangkah baik kalau kita buka kedai fizikal. Saya pun check dekat PJ. Memang dari dulu saya aim PJ. Saya pun tengok sebab ni PKP mungkin rental dah kurang and then saya mula mencari di muda.my. So di muda.my tu ada satu lot di Menara Mutiara Majestic. So siapa yang nak buka kedai buku masih boleh buka sekarang. So masih murah jugalah. So di sini ada Pelita Dihin, Islamic Trust. So saya rasa tempat yang secocok. And then saya pun terus message WhatsApp. Saya try call tak dapat. Saya terus WhatsApp ada satu nombor. Nombor owner lah, owner tempat. Masa tu dia tulis 1,000 rental. So saya pun message dia. Masa tu belum dapat balasan. Saya malam tak dapat tidur sebab saya tak tahu tempat tu dah ada orang ke tak. Sometimes mudah ada orang kan, mereka lupa untuk keluarkan iklan mereka. So saya pun tunggu. And then masa hari tu bangun awal sikit dan sudah ada message. This unit is available dan saya terus menghubungi mereka lah. Owner tu terus booking ya. Masa tu saya dah ajar Mandarin dekat satu tempat. So they give me some money sebab corporate kan. So they give me some money. Saya terus buka. Kalau saya rasa lah antara apa yang bezakan saya, sorry if it's too personal. Kalau orang lain, especially my age kan, if they get that amount of money, I think 2005 lah. Orang lain akan, they will think macam mana nak spend benda ni. Tapi saya buang semua ke kedai buku ni, deposit. So itulah bro, pengorbanan yang first kali. Menarik. Tak, dia sebenarnya kan yang menariknya bila tadi Kiri ada sebut juga tentang calculated risk tu. So yang mana memang sebagai usahawan kan, and then pada waktu kita nak buka kedai buku ada pertimbangan yang Kiri akan lihat dan cuba nak atasi supaya dia akan menjadi satu pelaburan yang berbaloi lah. Dan saya rasa berdasarkan kita sembang-sembang belakang tadi pelaburan tu rasanya berbaloi lah dengan sekarang ni dah setahun, belum setahun pun sebenarnya, hampir setahun, lebih kurang dalam setengah tahun Kiri. Kalau Julai sampai sekarang lebih kurang dalam setengah tahun macam tu. Dah lebih tu. So pelaburan tu agak berbaloi pada saya kalau ikutkan. Kan? Cuma kan kalau harap Kiri tak offended lah. Ada satu so-called macam sembang-sembang tepi lah dengan kawan-kawan. Ada kawan bila Bumpis kongsikan tentang poster ataupun topik pada malam ni,
And then ada kawan dia kata, dia tanya soalan lah kan, kenapa Kiri Darren Jayakumar buka kedai buku waktu pandemik? Kenapa dia melawan pandemik? So waktu tu memang tak terfikir jawapan tau Kiri. Tapi lepas tu jawapan dia apa tau? Jawapan dia sebab Kiri adalah Kiri. Okay. Kan? Sebab kalau Kiri jadi kanan, kalau katalah kanan Darren, dia takkan jadi melawan lah. Faham tak? So that joke is actually macam okay, nice juga kan, menarik juga kat situ. So macam okay lah kan. So I think kita nak share je lah. Okay, tak apa. Kiri, kita proceed dengan kita punya sembang santai, tapi kita nak raikan juga kawan-kawan yang ada pada malam ni, sebelum kita teruskan dengan soalan-soalan lain insyaAllah. Mungkin kalau kita boleh tengok kat sini, Kiri Darren, kita ada Kai Zawawi kat sini. Hai. Hai. Lagi bro, saya nak tambah. Bro Kai Zawawi, dia saya masa tu tak ada apa-apa pengalaman kan. Kedai fizikal kita ada pengalaman pasal kedai fizikal. Orang yang first saya cari Kai Zawawi. Saya tanya dia macam mana sewa, macam mana bayar bil. Mentor lah. So thank you. Okay, and then ada Su Oshin, happy anniversary. So ada Husna Adnan juga ucap selamat ulang tahun ketiga. Kita tengok kalau ada soalan. Daripada saudara Ahnaf Yunus, teruskan berlayar the Bibliophile bookstore. And then ada juga daripada Syarul Ramadan, saya kagum dengan saudara Kiri sebab sekarang ini memang banyak syarikat atau kedai buku yang sedang mengecilkan operasi dengan menutup beberapa cawangan dan fokus jualan online. So ini adalah respons daripada audiens kita pada malam ni lah. Baik, okay. Jika anda ada lagi sebarang pandangan ataupun anda ada soalan yang mau diajukan kepada Kiri, boleh tinggalkan di ruang komen. Terus banjiri kita punya ruang komen dengan soalan-soalan ataupun pandangan-pandangan. Nanti kita akan telusuri semula dalam perbincangan ni. Baik, okay. Kiri, kita nak masuk terus pasal topik kedai buku ni tadi sebab menarik bila Kiri kata dah masuk bulan Julai tu hari, dan lepas tu dengan simpanan yang ada sikit gunakan untuk buka kedai buku. And then pada waktu tu juga kita faham yang dengan keadaan semasa, stok buku, sebab macam waktu tu Kiri bukan penerbit lagi kan? Betul. Okay, so bila penjual buku, makna kata stok buku boleh jadi terhad. Apatah lagi kalau katalah tadi Kiri kata, yalah kita pernah sekali kembara ke Indonesia bersama-sama kan, pergi cari stok buku dan sebagainya. So bila kita tak dapat nak kembara and then stok buku makin berkurangan ni, so apa sebenarnya yang membuatkan Kiri jadi lebih berani untuk buka kedai buku ni? Mungkin stok, kalau katalah PKP berpanjangan, stok tak dapat nak cari, tak dapat nak jual, tapi tetap juga berkeinginan untuk buka kedai buku. Apa yang Kiri ada dalam fikiran pada waktu itu kalau stok tak ada? Okay. So untuk membuka kedai buku, sebenarnya kita perlu keyakinan dari penerbit. Sebab saya boleh tanya sesiapa yang datang kedai first week tu, memang kebanyakan rak tu belum penuh. Like boleh kata separuh atau lebih dari separuh. Semua penuh. Macam sekarang ni semua penuh. Tapi dulu tak. So kena berterima kasih kepada beberapa penerbit yang saya nak just mention lah. Jaya Tabia, Iman, Patriots, PIS, and then PTS sedikit, tapi PTS beli cash lah. So yang first beberapa sekali tu Gerak Budaya juga, sorry. Okay. So masa kali pertama tu kita ambil stok dari consignment lah. Stok sebab masa tu memang modal tak banyak. Kalau modal ke buku saja memang tidak dapat memenuhi kos lain. Okay, kos banyak dekat rack actually. Rack, kalau kedai tu ada lighting yang baik, tak perlu sangat. And then so itulah buku. Kalau buku Indonesia memang ada pembekal di sini, dan saya belum ada kontak yang rasmi dengan pengedar dari Indonesia. Saya lebih suka ke sana actually. Betul. Walaupun saya tahu bagaimana dapatkan buku dari Indonesia, tapi saya lebih suka ke sana. So Gramedia, Design semua masih ada email, tapi tak confident sangat lah. Tapi boleh actually. And then so yang pertama sekali buku. So kita dah settle buku, and then
kita boleh ke macam mana nak mempromosikan. And then masa awal tu memang ada hype, and then masih ada sokongan dari pembeli dan pembaca. Macam mana kita nak maintain tu? Mesti ada drop, and then masa tu kita kena naikkan di Instagram and all that. So yelah, kalau ikutkan ada jugalah yang berkongsi sebelum ni, kalau yang Babi sempat baca dekat majalah dan surat khabar dan sebagainya juga. So sepanjang tempoh PKP, jualan buku secara dalam talian pun agak meningkat dengan mendadak, sama ada di Shopee dan sebagainya kan. Tapi dalam masa sama pada waktu tu juga Kiri berani untuk buka kedai buku. So kalau mungkin Kiri boleh sentuh sikit, adakah waktu fasa yang orang tengah duk sibuk beli buku dekat dalam talian ni, tapi waktu itu juga Kiri buka kedai buku kan. Jadi jualan secara dalam talian, mungkin Kiri juga ada buka kedai di Shopee dan sebagainya juga. Compare tu dengan berbanding dengan jualan yang ada di kedai buku fizikal yang Kiri ada sekarang ni, mana yang mungkin boleh melebihi daripada jangkaan awal? Alright. So, okay. Soalan yang baik. Actually, Shopee saya masuk agak lambat dan saya sangat menyesal. Sebab Shopee dia kena dia kena upload dan sangat leceh kan. Kau tahulah berapa masa Shopee kan. So dia agak leceh. So masa tu saya tak join. Okay. Pemilik kedai fizikal, pemilik kedai buku fizikal yang lain mungkin ada kiraan yang lain. Tetapi fokus saya dengan kedai buku fizikal ni, biasanya kedai buku fizikal tu boleh cover rental, sewa sendiri, and then sewa staff, and then bill elektrik and all that. So ini sangat penting. So kalau boleh, kedai buku fizikal tu sepatutnya dah mengawal semua kos ni. Dan kedai kos jualan dari online sepatutnya untuk perkembangan bisnes atau company syarikat. So masa tu, sebelum saya sambung balik dengan soalan tadi, tadi actually saya terlupa soalan. So itulah. Boleh. So di dalam fasa PKP tu, saya menggunakan Grab. Saya menggunakan Grab dengan penerbit, membeli buku and all that. PKP 1 tu bukan macam PKP sekarang. So kita boleh travel, beli buku. So masa tu hanya Grab tau bro. And then cost tu kita kena kira. Cost tu kira, and then for example Jeddah Tabiah dan rumah saya masa tu di Pudu, KL. So RM30. So we just have to take the cost lah. So no other choice. And then dari pembekal Indonesia di sini, Patriots, dari Wangsa Maju. So semua ni cost dari Grab. Kita dapat bekalan. And then masa tu sebab PKP, okay, buku ni menjual dengan baik. Buku ni menjual dengan baik. So kita pun beli banyak. So saya just bagi contoh lah. Satu buku tu dari ICBM. Saya dah lupa tajuk dia. Yang pasal yang interview pidato. I think pidato paling berpengaruh, something like that. Dia 100 orang pidato, something like that. Saya dah lupa tajuk dia. So buku tu menjual dengan agak banyak. So masa ni lah kita buat silap kan. Kita belajar dari kesilapan. Saya beli 30 buku tu. Kita bayangkan dah sampai sekarang Februari. I think Disember tahun lepas baru habis buku tu. Sebab so itulah kita belajar dari kesilapan yang jangan walaupun buku tu tengah hype, jangan beli banyak stok. So it can be dangerous. Masa tu agak lambat untuk belajar benda tu. So and then buku yang dekat stok dekat di rumah, saya mula bawa ke kedai, susun. And then consignment, bagaimana kita dapat buku consignment. Tapi yang ni kena mendapat kepercayaan yang tinggi daripada penerbit. And then sedikit cash untuk beli buku-buku istimewa. And then stok buku yang kita ada. At that time ingat lagi waktu tu rasanya One Piece pun sepatutnya pergi hantar buku lagi kan, tapi kita ada clash jadual macam mana tak ingat waktu tu. So kami tak dapat nak hantar ke Kiri pada waktu tu. Kiri pun tak dapat nak datang ambil waktu tu. So end up sampailah kita PKP dan sebagainya, sampai sudah tak ada lagi buku lagi Zat.
Tapi tak apa, insyaAllah nanti kita tengok macam mana kita aturkan balik Okay. Boleh. Tapi maknanya tadi kalau mungkin kita tarik sikit soalan tadi Kiri tentang jualan dalam talian tu. So kalau macam sekarang ni mungkin Kiri dah ada juga kedai di Shopee. So fokusnya lebih masih lagi di Shopee ataupun masih lagi di kedai buku fizikal sekarang ni atau macam mana? Okay. Fokus jualan. Ni saya quote dari kawan saya, penjual buku juga. Dia kata PKP1 tu trump card kan, macam kad lifeline, kad trump card. Dia boleh guna sekali je. Okay, kalau dia tonton dia tahulah siapa tu. So benda ni boleh guna sekali je actually, lifeline tu. Macam orang di online banyak PKP. Dan PKP ni pun masih menaik jugalah, mendadak juga dia punya sales tu. Tapi bukan macam dulu. Dan kebanyakan orang tak beli buku sebab dulu dah spend banyak. Mereka masih membaca buku yang dekat beli dari PKP1. So untuk kali ni agak susah untuk membawa orang ke kedai buku fizikal. Okay. Dulu walaupun case tu masih ada, tetapi orang betul-betul eager to go out. So actually dia eager to go out. And then they want to spend time, dia nak meluangkan masa di satu tempat fizikal yang istimewa, macam ada buku and all that kan. So spend time with the book. So masa tu dia orang keluar. Tetapi kali ni case agak tinggi. Orang yang tinggal di PJ Petaling Jaya pun tak nak keluar ke kedai kita macam tu. They just buy online, Shopee, sebagai contoh. Tak salah tapi sebagai contoh. So kali ni it's more like online lah bro. Kedai buku fizikal betul-betul mengalami sedikit kesukaran. Tapi memang ada orang datang. Memang ada orang datang. Tapi less from last time lah. Cuma yalah, macam paling tidak pun macam yang Kiri Darren cakap tadi, walaupun kurang orang datang, ada yang berani datang, alhamdulillah berani datang. So mungkin kalau Kiri boleh kongsi dengan kita juga, sebab sekarang ni yalah dalam tempoh fasa pandemik dan sebagainya. Lepas tu KL dengan Selangor pun kes boleh tahan juga kan. Tadi kita cakap tentang berani buka kedai buku waktu pandemik ni, tapi sekarang ni soalan dia berani buka kedai buku saat yelah macam tadi kan, soalan awal tadi, kalau buka kedai buku time orang nak tutup kedai buku sangat kan, orang nak kurangkan kos, kau lagi nak tambah kos contohlah. Tapi sekarang ni pula adalah dengan keadaan semasa kes yang banyak dan sebagainya, tapi kau masih lagi macam Kiri masih lagi berani untuk buka kedai buku. So apa langkah-langkah kawalan yang diambil? Sebab mungkin ada orang dia masih lagi ada keberanian untuk pergi ke kedai buku fizikal dan sebagainya. Jadi apa langkah-langkah yang diambil oleh pihak the bibliophile bookshop sendiri kan untuk mencegah apa-apa saja kemungkinan lah. Okay. So sesiapa yang datang kedai, di kedai sini ada kedai buku yang dua beroperasi secara secara inilah normal. Okay, sebab Islamic Book Trust tu dia penerbit, dia tidak menerima begitu banyak kunjungan. So perintah saya memang kita sediakan scanning, scan and then hand sanitizer sebelum pengunjung masuk ke dalam menara. So memang ada guard yang depan tu dah ada sanitizer dengan yang automated sanitizer. Tangan je, so you can sanitize yourself. And then walaupun saya boleh saya boleh keluar mencari buku, mendapatkan buku, saya hanya ke DBP dan ITBM. DBP, ITBM, yang tempat lain semua Grab supaya kurangkan pergerakan dan sebagainya. And then so keluar like so SOP tu start dari kita sendiri kan. So before keluar I just sanitize my hands. So, takut juga nanti datang ke menara kita terbawa ke apa. So so it's very important to tekan saja something wrong. So agak penting untuk kita menjaga SOP, and so far no problem. So far no problem. Antara staff sendiri juga ada ambil langkah berjaga-jaga juga kan untuk kita nak kawal, sebab Kiri pun ada 2 orang staff kan. So untuk ketiga biasanya mereka memang ke rumah dan ke kerja saja, dan of course kita tak boleh mengawal aktiviti luar mereka, tetapi setahu saya mereka memang go to home and just come back to
Orang yang datang, pengunjung yang datang ke kedai buku Kiri sendiri, mereka mengambil langkah kawalan yang mengikut SOP atau ada yang Kiri rasa Kiri nampak ada yang kurang menjaga pun ada juga tak? Ke macam mana? Masuk ke dalam menara memang wajib pakai mask. Alright. Then sometimes di kedai kalau kita saja 3 orang saja, kita tak pakai mask. Tapi memang most of the time pakai mask. So when people enter, kita terus pakai mask. Kita terus protect the customer. So no worries. Alright. Okay, baik. Okay, Kiri. Kita dah 30 minit bersiaran langsung. Kita mahu teruskan pula dengan soalan-soalan berkaitan dengan penerbitan pula. Tadi banyaknya kita sembang ataupun kita sentuh tentang kedai buku dan sebagainya. Mungkin kita akan kembali tentang kedai buku kejap lagi. Sebab topiknya pun adalah tentang kedai buku melawan pandemik. Tetapi awalnya tadi saya dah cakap juga, Kiri Darren adalah seorang penerbit juga. Jadi kita nak sentuh jugalah tentang buku-buku yang diterbitkan oleh The Biblio Press ini. Saya difahamkan ada, kalau tak salah sekarang ni dah ada 5 judul yang diterbitkan oleh The Biblio Press. Mungkin boleh kongsikan dengan audiens sepintas lalu dia punya buku dulu. Tunjukkan dekat audiens dulu apa judul yang ada. Jadi lepas tu kita akan terus berbincang tentang buku yang diterbitkan lah. Alright, so buku pertama yang ni ke kanan sikit lah. Alright. Okay, so ni Seni Dalam Peperangan, Sun Tzu The War. Okay, yang ni actually cetakan kedua tau bro. Cetakan ketiga dah masuk ke cetakan ketiga. Tapi yang buku ni actually dia banyak kesilapan yang first kali. So kita kita minta maaf dengan sesiapa yang beli edisi pertama dan kita improve dari situ. Okay, ni first kali. Second, cetakan kedua. Cetakan pertama tu yang warna orange kan cover dia? Ya, betul-betul. Yang warna orange. Tapi kita dah macam delist lah, dah tak jual benda tu. Dah delist Right. And then ni kedua, buku kedua. Actually, ini terjemahan yang kedua. Alright. Ini 11 ahli falsafah barat di dunia. So kita dapatkan publication rights from sebuah penerbit India. So dia banyak series. Ini philosopher, dia ada ruler, explorer, banyak series ni. Buku kedua. So yang buku ni berfikir tentang pemikiran agak famous minggu ni. So buku ni sebenarnya penerbitan pertama yang melibatkan penulis, bukan penterjemahan. So buku ni agak penting actually sebenarnya dibaca. So buku ketiga. So yang first dengan second tadi terjemahan, yang ketiga ni memang karya asal. Karya asli, And then ni number 4, Sang Penguasa. Right. So ni dapat perkataan pengantar dari tu Dr. Mahathir sebab agak saya pun tak sangka saya akan minta satu. Kedua saya tak sangka akan dapat. So itulah. And then ni keempat, Sang Penguasa. Yang seterusnya? Ini alkimia. So ini macam ahli alkimia. Jadi Indonesia dia orang letak sang alkemis. So kita nampak macam Malaysian sikit ahli alkimia. Right, faham. So 5 buku. Kejap lagi kita akan sentuh balik tentang buku ni. Tapi daripada 5 judul yang Kiri Darren terbitkan sekarang ni di bawah label The Biblio Press, satu tu adalah karya asli tadi, betul. 4 ni adalah karya terjemahan. Menarik kat sini sebab kadang-kadang sebagai rumah penerbitan dia akan mulakan dengan produk sendiri. Maksudnya macam tadilah ada satu tadi produk sendiri lah kiranya kan. Tapi Kiri bermula juga dengan buku-buku yang dah jadi public domain, yang dah diterjemahkan dan sebagainya. So apa yang membuatkan Kiri Darren melihat dia sebagai satu genre yang penting untuk diketengahkan? Maksudnya sebab saya tengok tadi semuanya macam more to falsafah kan? Pemikiran dan sebagainya kan. Dia bukan non-fiction punya style ke ataupun fiction punya style yang genre lain, tapi genre yang falsafah contohnya. So mungkin Kiri boleh sentuh sikit kot. Adakah ini akan menjadi satu niche area kepada Biblio Press sendiri atau macam mana? Sebenarnya saya boleh bawa satu term di mana
penjual buku tu dia jadi penerbit. Okay, dulu penerbit menjual buku tu normal lah. I mean dulu penerbit bagi distributor tu first and then second penerbit dia jual sendiri. And then yang ketiga penjual buku dia jadi penerbit. Okay, so macam mana saya masuk penterjemahan? So first saya kena ada inspirasi. So inspirasi saya dari Gramedia Indonesia kan. So kita nampak dia macam wow, banyak judul besar and all that. So kita ada sangat cepat inspirasi dari situ. And then kedua, Sunzi, waktu saya bawa Sunzi dari Indonesia, cepat habis. Kalau kita bawa 20-30 pieces, dia penerimaan tu 100 pieces or 80 pieces. So saya nampak okay, ramai orang yang nak. And then ketiga tu saya rasa ITBM dia membuat kerja dia dengan baik. Dan of course bukan semua buku dia boleh cover, dan ada kala orang akan menyalahkan ITBM, which I don't agree. So DPP dia macam mana kata, dia ada tujuan, dia ada arah dia ke arah lain. So saya rasa memang ada lompong void yang besar dalam dunia penterjemahan dan saya masuk ke dalam tu. Dan sebenarnya saya masuk ke dunia penterjemahan ni bukan untuk lawan dengan penerbit or anything like that. I just want to make Malaysia macam Indonesia. Sebab kita selalu ke Indonesia, bro mesti percaya, saya percaya bro pun pernah rasa macam wow, hebat kan orang Indonesia ni. So dia bukan apa tau, sebab kita faham kalau kos nak terbitkan buku, yalah karya asli daripada penulis sendiri, katalah nama penulis tadi siapa yang ada satu judul tu? Kan, so kalau itu daripada karya asli dia, jadi kos penerbitan tu mungkin lebih besar sebenarnya apabila dia melibatkan kos terjemahan juga kan, sebab menterjemah ni ada kos lain kan, apatah lagi kalau kita cakap nanti tentang pelesenan hak cipta juga contohnya, sebab tadi Kiri ada kata satu judul yang dia beli dari India kan. So pelesenan hak cipta itu adalah kos yang lain juga yang kita nak kena timbangkan nanti kan. So yang menariknya itulah dia sebagai penerbit yang baru kan, maksudnya dia tak bermula dengan produk sendiri dahulu, dia terus bermula dengan kos yang agak lebih besar lah sepatutnya, sebab dia ada kos terjemahan kat situ, dia ada kos pelesenan hak cipta di situ. Jadi mungkin Kiri melihat itulah, saya bersetuju sebenarnya bila Kiri cakap tadi itu ada kelompongan kat situ, dan antara hal yang paling sebenarnya yang kita masih cuba nak tekankan sekarang ni, Kiri dan mungkin Kiri dan rakan-rakan lain juga mungkin bersetuju dengan saya, adalah tentang geran terjemahan. Kalau lah, yalah sebab saya faham bila Kiri buat sendiri tu yalah mungkin akan ada investor dan sebagainya, itu hal strategi perniagaan masing-masing. Tapi kerap kali juga kalau kita terlibat dengan acara-acara pelesenan hak cipta di luar negara, geran terjemahan adalah antara soalan paling penting diajukan. Mungkin Kiri boleh melihat ataupun nak memberi respons tentang geran terjemahan ni, sebab yalah Kiri dah terbitkan 4 buku terjemahan kan. Mungkin nak respons sikit. So saya actually the Bibliopress ni menerima sedikit tajaan daripada beberapa orang yang paling mengagumkan saya. Ada satu pembaca, saya tak kenal dia langsung. For example, saya tanya Bang Pisan, bang saya nak sponsorship atau saya nak investment, tapi sebab Abang Pis kenal saya. Tapi orang ni, she just bought a book tau, like just bought a book, then dia nampak status saya, then she want to invest. Saya tak kenal dia langsung, dia tak kenal saya langsung. So masa tu memang wow. So tapi bukan nilai yang besar lah, tapi still a huge amount for the penerbitan. Okay, so geran penterjemahan ni saya rasa kerajaan boleh menolong, tapi saya tak tahu bagaimana mereka melihat penterjemahan ni. The whole scope of translation tu tak tahu dia nampak dari mana. And then kalau luar negara kos dia agak mahal dan mereka akan meminta royalty 8 to 10% and then dia ada advance payment. So saya belum berurusan dengan mana-mana pihak kerajaan atau sebagainya, so tak tahu pasal geran terjemahan, tapi
saya pernah dengar juga grant untuk inisiatif buku-buku ni mungkin akan ada lepas ni. Sebab dah hampir hujung kan. So KL Book Fair, KL World Book Capital. So I'm not sure. Tapi sebenarnya dia memudahkan kerja saya apabila saya memang bisnes tu kena ada profit, tapi kita kejar titles. I mean early stage tu kita kejar titles. So duit dari buku A kita boleh pump ke duit B, and then duit A B masuk ke duit buku C. So slowly grow dalam roh. So far that's how we roll. Alright, baik. Tak apa, okey. Kita kembali pada buku yang Kiri Daren terbitkan nanti. Tapi kita ada soalan daripada audiens kita pada malam ni juga. Su Oshin, adakah dari penerbitan pertama buku Sanza mempengaruhi Kiri dalam seluk-beluk perniagaan? Kedai buku versus pandemik pada malam ni punya topik. Soalan bagus. Sebenarnya ada satu masa tu every day saya baca Sunza tu. Tapi dia macam kalau bro berkenalan dengan orang Kristian atau orang Muslim kan mereka akan buka Quran and I was reading like that lah, Bible buka satu page baca, buka satu page baca. So banyak point yang penting kita boleh aplikasi hari tapi sebab sebenarnya tak perlu huraian sebab point tu akan berguna pada kita kita punya idea lah. So ada satu point dia tulis dalam point form. So saya suka yang point form apabila kita lemah kita kena tunjuk kuat, apabila kita kuat kita kena tunjuk lemah. So ada pernah sekali saya pakailah benda tu tu something for something and dia kesan je. Baik, okey. Soalan daripada Siti Rahmah Motarudin. Sebagai penerbit, berapa judul buku yang The Berbillionaire Press terbitkan dalam sebulan? For timing yang 5-5 tu bulan berturutan ataupun semuanya dalam satu bulan yang sama atau macam mana? Bulan Oktober sebenarnya sebulan sekali bro, sebulan sekali. Right. Inilah 1 2 sebulan sekali dan dan sebenarnya untuk bulan Februari ni ada 5 titles tetapi ISBN kan lambat sebab staff perpustakaan negara mereka work from home or something like that. I think work is on shift juga. So dia melambatkan proses tu. Tapi tak apa, insyaAllah lepas ni ISBN dengan ISBN lah, Pustakaan Negara Malaysia dah lancarkan yang depository tu. Jadi kita dah boleh mohon ISBN dengan PDP via online saja terus dekat dia punya laman web depository tu. So dah tak perlulah nak isi borang, nak scan, nak email. Kan? Depository tu actually dia kena start balik semua. I mean sorry tu inilah saya tanya sebab kita dah bincang kan, mungkin orang lain pun nak tahu. Dia kena register penerbit tu semula dalam sistem tu. Ni kau tengah tanya One Piece ke apa ni? Oh, kau tukar jadi host lah ni? Saya call dia orang tak dapat, itulah. Okay. Untuk permulaan awal ni kita macam sokol macam kita daftar semula sebab dia nak masukkan balik dalam database dia. Saya percaya itulah. So that's why masa kita daftar hari tu, macam saya tu tolong cuba daftar juga. So memang dalam depository tu dia minta balik kita punya SSM apa semua bagai. Waktu sama macam waktu kita mula nak daftar program ISBN dulu. Yes. So it's basically macam kita nak daftar balik tapi sebenarnya bila once kita dah diluluskan tu kita dah dapat balik dah macam contoh kami dekat soal ke Kuras Buku kan kita dah dapat balik dah ID yang kita pernah guna sebelum ni. So dia tunjuklah kat situ. So dalam senarai dia dah ada dah. So untuk orang yang untuk jawab soalan Kiri tadi tu untuk kali pertama macam kena daftar semula tapi sebenarnya tak renyah pun dan lebih mudah lah insyaAllah. Baik, kita kembali pada Daren. Kita kembali kepada Kiri Daren yang panel ni. Boleh, I know. Actually, hala tuju kita in future, after this lah, maybe after February, dua buku sebulan. Oh, okay, nice. Yalah, kita kena ada kita punya jadual penerbitan kita kan. So, ada insyaAllah kalau dimudahkan segala urusan, so kita punya jadual penerbitan tu akan lancar lah insyaAllah kan. So hopefully nanti jadual penerbitan yang Kiri Daren dan team juga dah tetapkan tu akan berjalan lancar lah.
Kita ada Tuan Hasri Hassan, Abang Hasri kita. Semoga Kiri Darren terus maju. Kalau tak salah saya, Abang Hasri yang terjemah buku Alkimia tu kan? Ya, betul-betul. Ni depan. So penulis, penterjemahnya ada kat sini, nampak tu, Hasri Hassan. Ke kanan sikit kiri. Okay. Macam tu, right. So terima kasih Abang Hasri dan tahniah kerana dah menterjemahkan buku Ahli Alkimia yang diterbitkan oleh The Biblio Press. Kita teruskan dengan audience punya respons sekejap. Daripada Su Oshin, Seni Perang, one of my best read 2021 and Ahli Alkimia. High recommendation, read for those who's searching the meaning of life. Dua-dua buku ni saling berkait rapat. Buku berfikir tentang pemikiran. So ni Su Oshin bagi testimoni secara langsung ni Kiri. Betul. Okay, soalan daripada Husna Adnan. Sekiranya ada yang berminat menjadi pengedar atau penjual buku-buku The Biblio Press, bagaimana prosedurnya? Okay, nanti I'll just reply the message. Dia just kena WhatsApp. Right. Okay, boleh? WhatsApp. Boleh, no problem. So daripada Hidayah Rasid, antara kelima-lima buku yang diterbitkan oleh The Biblio Press, yang mana Kiri recommend? Tapi ni macam dah jual pula. Tapi honestly tak, kita tak ada masalah. Okay. Sesi ni memang kalau nak promo, kalau nak buat giveaway ke, kalau nak jual apa-apa silakan, tak ada masalah. Ya, sure. So actually saya recommend, saya sarankan buku ni sangat boleh kata sangat sesuai dan sangat rapat dengan situasi, tapi itulah sensitif lah, situasi politik negara kita. So kalau baca buku ni jangan buat hal ni akan nampak banyak persamaan, especially bab 3, 4, 5. Serius. Saya rasa macam wow, benda ni wow sangat ya, serius. Nanti kita beli bab 3, 4, 5 saja Boleh. Kita tak nak beli satu buku, kita nak beli bab 3, 4, 5. Tak lah, saya gurau je. Okay. Mungkin kita ada berbaki lebih kurang dalam 10 minit ni. Jadi kalau ada lagi soalan yang nak diajukan, silakan. Tak ada masalah. Ataupun nak kongsi pandangan, nak kongsi pengalaman membaca buku-buku yang diterbitkan oleh The Biblio Press, silakan. Ni daripada Mas Surah Fandi. Dah ada anak I cakap buku hantu sebab cover dia. Memang semua orang dah jadi hantu tu. Okay, baik, terima kasih. Ni daripada Hans Jamaluddin ada juga, Kak Hans kita. Terus maju jaya Kiri, insyaAllah. Amin. Banyak orang yang mendoakannya. Okay, Kiri, kita ada baki lebih kurang dalam 10 minit ni. Mungkin kita nak sentuh sikit lagi tentang kedai buku, tentang perbitan dan sebagainya. Mungkin kalau kita lihatlah suasana semasa kan, dengan keadaan kita tak tahu lagi, yelah, pandemik ni ataupun COVID-19 ni kita tak tahu bila akan berakhir kan. Tapi dalam masa sama, hidup kena diteruskan juga. Hidup kena berlangsung macam apa yang kita sepatutnya lalui setiap hari kan. So mungkin kalau Kiri boleh lihat situasi lah. Kita bukan nak kata kita ni Nostradamus ke nak menjadi ahli nujum masa depan dan sebagainya, tidak. Tapi mungkin kalau Kiri boleh lihat beberapa bulan ke depan ini, apa yang mungkin Kiri boleh nampak ataupun harapkan daripada keseluruhan suasana industri perbukuan sendirilah kan. Pembaca, penggiat industri. Betul. Beberapa fikiran peribadi saya lah bro. Okay. Orang dah mula masuk ke pembacaan yang serius. So penerbitan buku pun kena masuk ke bidang serius. And then orang dah mula memilih buku yang dibeli. Yeah. Okay, they don't just buy the book tau. Dia betul-betul selektif. Dia betul-betul penting baru dia beli. Dan ketiga, saya rasa dunia buku ni sedang, mungkin sebab banyak penggunaan media sosial. So sedikit ke arah hype. Hype kan. So mungkin dari dulu pun sama, tapi itulah dia lebih menuju ke dunia hype. Dan kalau tanya saya, I think PBK tu possible. Maybe Julai, hopefully lah Julai, if after COVID. And then untuk masa ni, saya nampak penerbit besar pun, mereka pun ada masalah kewangan. Tapi masalah kewangan ni bukan sebab sales tinggi. Bukan sales low. Sales tu sangat tinggi. Tetapi banyak kos yang tahun lepas, kos tahun ni, yang awal tahun, Januari for example. So
memang kebanyakan kedai buku atau syarikat buku tengah bayar hutang dengan hutang dengan penerbit lain, for example lah, penerbit lain and all that. So need to focus on paying the. Faham. Tadi kira dia cakap berkemungkinan besar. InsyaAllah kita harapkan kalau ada betul berlaku, boleh kita buat pesta buku antarabangsa Kuala Lumpur dalam bukan dalam talian, maafkan saya, secara fizikalnya insyaAllah kalau kita boleh buat pada mungkin Julai dan sebagainya kan. Apa yang mungkin kita boleh harapkan sebagai penggiat industri buku, penjual buku, penerbit semestinya, apa yang boleh kita harapkan dalam acara fizikal setelah lama. Ada beberapa acara fizikal, saya tahu ada beberapa kawan kita yang buat acara fizikal dalam tempoh waktu fasa-fasa begini, tapi apa yang boleh kita harapkan untuk kita sebagai penggiat industri buku juga dan juga pembaca dapat mengawal ataupun mengekang COVID-19 waktu acara berlangsung. Okay, saya boleh kata akan berlaku sebab let's say vaksin tu ramai orang dah disuntik atau menyuntik and all that. Saya rasa boleh ada peluang kalau kebanyakan orang dah ada vaksin and kes dah sangat kurang. So tapi benda ni kita tak boleh ramal, mungkin jadi lagi banyak 10,000 ke 10,000 sehari pun boleh jadi. So hopefully semua orang, mungkin vaksin tu betul-betul berkesan dan tak ada kesan sampingan tu, then just semua orang boleh menyuntik and all that lah bro. I think by June or by July really it will be awesome kalau ada PBKL physical. PBKL physical tu dia kan jadi macam frenzy tau, yang kegilaan lah, macam wow, memang orang akan datang. Mungkin silap-silap kita boleh buat aktiviti sampai awal pagi, or mungkin tempat tu kena tutup awal lah. Maybe we can ask them to extend 24 hours, or maybe macam apa nama dia, Big Bad Wolf tu kan, mereka boleh buat 24 hours kan. So we can aim something like that. Kalau mungkin orang yang takut COVID, dia boleh datang awal pagi mungkin. So I think kalau physical ni kalau berlaku memang hebat lah untuk mana-mana syarikat buku. Okay. Tadi kira dia cakap tentang PBKL online. InsyaAllah kalau tak ada apa-apa haral, PBKL online akan berlangsung pada 19 Mac sehingga 4 April ini. PBKL online akan berlangsung pada 19 Mac sehingga 4 April ini, yang akan sekali lagi bekerjasama dengan Shopee untuk menyediakan pelbagai pilihan bahan bacaan daripada penerbit, penjual buku dan sebagainya yang akan turut serta insyaAllah. Jadi kalau anda semua yang sedang menonton siaran langsung ni, kalau mungkin nanti dah boleh tanda dalam kalender siap-siap lah 19 Mac sehingga 4 April. Cari kedai buku Shopee The Bibliophile lah. The Bibliophile punya kedai buku jangan lupa cari. Legacy jangan lupa cari. Boleh. Bulan ni punya gaji kena simpan kan? Or maybe okay lah, next month pun boleh simpan lagi lah kan. Tapi 19 tu habis kan? Mungkin 19 tu dah habis lah. Dah simpan. Kalau gaji bulan ni insyaAllah boleh simpan lagi ni lah, hopefully. Tapi kalau gaji yang bulan Mac pun sebenarnya boleh simpan lagi lah, kalau yang mana yang sebab kita sampai 4 April. So hopefully anda semua simpan duit awal-awal. Nanti saya yakin waktu tempoh PBKL online ni rasanya mesti ada penerbit-penerbit yang dah simpan dah simpan judul setahun daripada tahun lepas, mungkin baru nak keluarkan balik buku dan sebagainya. Mungkin. Okay, Kiri, kita ada lebih kurang dalam 2 minit lagi. Mungkin Kiri ada sikit lagi yang nak sentuh tentang gagasan yang dibawa oleh The Bibliophile sendirilah kan, tentang budaya pembacaan, tentang penerbitan yang ada. Mungkin Kiri nak sentuh sikit lah, especially tentang Kuala Lumpur ibu kota buku dunia sendiri kan. Kita insyaAllah akan melabuhkan tirai pada April 2021 nanti kan. Tetapi harapnya usaha itu tidak akan hanya terhenti dengan hanya Kuala Lumpur ibu kota buku dunia terhenti pada April nanti. Maknanya walaupun Kuala Lumpur ibu kota buku dunia ni habis 22 April, tetapi usaha untuk memadaikan bangsa, untuk membumikan kebijaksanaan dan juga untuk memberikan bahan-bahan bacaan yang baik kepada halayak pembaca akan dapat diteruskan, Kiri. Jadi mungkin Kiri boleh lihat, mungkin boleh komen juga sikit lah kan. Walaupun katalah KLWBC habis April,
So what's next? Untuk Kiri Darren sendiri, what's next? Macam tu lah. Okay. So saya ingin memberitahu bahawa dalam saya belum menyentuh pasal kedai buku fizikal secara sepenuhnya, dan saya rasa kan bro, to be honest lah, kedai buku fizikal ni sangat penting sebab dia budaya orang pembaca, budaya bibliofil, budaya pembaca. So kedai buku fizikal dengan pembelian online takkan sama. Dan apabila kamu ada interaction, mungkin memang ada orang pernah bagi tahu dan dia tak suka interaction. They don't like interact with people, so dia beli online. Tu no problem lah, saya respect benda tu. Tapi waktu kamu datang ke kedai buku, you boleh bincang dengan orang lain. Pernah ada dialog, tapi bukan debat lah, tapi dialog terbuka dengan pembaca lain, something like that. Macam ada satu lecturer IIUM, Kak Suzana, dia datang, dia selalu bertanya dengan kita what is that philosophical questions lah. So best, benda tu susah nak dapat. Okay. So tetapi secara terus terang, kedai buku fizikal ni mungkin ramai orang mungkin akan tutup. Itu sad truth of 2021 lah. Tapi kan kalau mungkin lah, macam mana kadang-kadang kan ini soalan yang sajalah terfikir bila Kiri cakap pasal kedai buku tutup kan. Sebelum ni ada juga Bampis pernah baca lah Bampis ada terbaca juga tentang sebelum ni lah di satu artikel, tak ingat dekat mana, tapi dia cakap juga kadang-kadang kedai buku, kalau kita cakap tentang kedai buku fizikal lah sekarang ni kan, so kalau kedai buku tutup pun dia tak semestinya menggambarkan yang bisnes tersebut tutup kan. So mungkin saja strategi ni dah berubah, dia punya keutamaannya juga mungkin dah berubah kan. Jadi mungkin kalaupun mungkin di Kiri Darren cakap tadi yang mungkin akan ada juga kedai-kedai buku fizikal yang akan tutup, berkemungkinan besar mereka beralih medium lah kot. Beralih medium ke mungkin jualan dalam talian, website ataupun Shopee dan sebagainya. Cuma kedai buku secara fizikal ni saja yang tutup. Maknanya bisnes masih lagi boleh berterusan. Tetapi saya tak nafikan dan saya sangat setuju sebenarnya bila Kiri Darren cakap tadi yang kedai buku fizikal juga sebenarnya sangat penting dan sangat memainkan peranan yang besar dalam usaha untuk mengetengahkan bahan bacaan kepada halayak pembaca. Sebab tak dinafikan lah yang Kiri cakap tadi lah, pertemuan dengan pembaca-pembaca ini, dia ada sesi dialog, sesi bertemu dengan pembaca dan sebagainya, itu membuatkan penulis juga. Yes, sesi meet and greet bersama penulis dan sebagainya, itu adalah ruang-ruang yang sebenarnya yang kita sangat rindukan lah untuk dapat buat supaya insyaAllah kita boleh buat acara-acara macam tu lah Kiri kan. Sebab lain kan sebenarnya bila contohlah kalau kita berinteraksi secara message, pembeli tanya kan, okey bang, buku apa yang nak cadangkan, buku apa yang nak beli dan sebagainya, okey kita cadangkan buku ni, tapi kita tak dapat that eye contact tu, kita tak dapat the feeling tu betul-betul tu, kita tak dapat akhirnya. And then apabila mereka datang ke kedai buku fizikal, so mungkin buku yang mungkin tak disiarkan di online, mungkin buku tu mungkin buku tu tiba-tiba mereka menjumpa di kedai kita. Kalau lebih besar, kedai buku lebih besar, lagi banyak buku yang misteri. Jadi kalau for example lah, saya just quote Kinokuniya. Kalau kita pergi Kinokuniya, banyak buku yang tak ada dalam website masih ada lagi actually. Bukan semua buku dimasukkan dalam website dia orang. Betul. Yeah. So dan macam kedai buku sebelah saya, Pelita Dihin, Tinta Budi. So really mereka, Tinta Budi especially banyak buku yang tak ada dalam website dia. Dan dia fokus kepada orang yang datang kedai dia. So apabila orang datang ke kedai dia, more books untuk visible. More books untuk tengok. Yalah, macam Kiri cakap tadi lah, kita nak masukkan, katalah contoh macam Kino sendiri kan, Kinokuniya, berpuluh-puluh ribu buku kot. Betul. Nak masukkan ke website tu pun satu hal kat tu kan. Nak ambil masa untuk scan. In fact sebenarnya kat Kinokuniya pun kadang-kadang ada buku yang tak sempat nak letak cover pun. Betul. Kan? Sebab sometimes dia orang nak cari cover dekat penerbit asal mungkin tak jumpa juga, and then dia orang nak kena scan dulu, and then nak kena upload dekat website dan sebagainya. So
Kan. So itu adalah proses yang panjang lagi compared tu kalau dia letak je dekat kedai buku dia and then orang boleh datang. Kalau rezeki jumpa buku tu walaupun hanya ada satu je, then it's your rezeki lah kan. Betul. And then actually dulu I just bukan macam announcement lah. Saya membawa benda ni. Actually semua orang yang datang kedai kita actually nak jual kopi Aristo lah, tapi Aristo kan dia affordable lagi. Okay, so memang dia affordable. So memang kita bagi coffee free. Tapi depends on occasion jugalah. Tapi memang semua orang yang datang kedai, cuba bayangkan they start engine susah, and then jam, menghadap jam semua. Betul. Kedai buku kan. So we appreciate benda tu dengan bagi 10%. We appreciate benda tu dengan 10% dari semua buku. Okay, faham. Kita ambil cost tu, tapi it's like thank you for coming punya gesture lah. So the appreciation punya ni lah. Faham. Baik. Okay, Kiri, sedap tak sedap kita dah lebih kurang dalam 1 jam 1 minit dah pun bersiaran langsung, dan kita nak ucapkan terima kasih banyak sebab Kiri sudi bersama dengan kita berkongsi tentang topik kedai buku melawan pandemik. Okay, mungkin kalau saya boleh bagi lebih kurang dalam 15 saat lagi kepada Kiri Darren, apa ucapan yang mahu diberikan kepada mungkin kat dalam ni ada pembaca, peminat The Bibliopress sendiri, ada yang pernah berkunjung ke The Bibliophile Bookshop. So apa yang Kiri nak sampaikan kepada mereka? Silakan. And then jangan berhenti membaca walaupun penat, first. Kedua, jangan sesekali berhenti melawat kedai buku fizikal, kedua. Ketiga ni macam orang akan thanks lah. Okay, ketiga ni kalau kita order dari Shopee kan, jangan sesekali memberi rating yang low kepada penjual. Mereka serius lah tahu benda ni berlaku. So not their fault buku sampai lambat dari Shopee, dan mungkin walaupun dekat pos biasa. Betul. 3 benda yang paling penting. Betul. Baik, okey. Itu pesanan yang sangat menarik dan sangat bermanfaat dan sangat berguna sebenarnya. Ada diselit-selitkan juga mesej-mesej yang lain kat situ kan. Tapi tak apa. Kita faham kat situ, dan insyaAllah kalau tak ada aral apa-apa, kita akan cuba bicara langsung lagi dengan Kiri Darren dengan topik lain insyaAllah di waktu yang lain pula. Berkemungkinan besar kalau ada kesempatan lagi kita boleh bicara langsung lagi Kiri ya. Ya, terima kasih kerana ajak saya, and then tak sampai sekejap je 1 jam, dan saya rasa macam tak bercakap serius tau bro, like very casual. Banyak benda yang belum serius lagi untuk dikongsikan. Kalau nak lebih mendalam dan lebih serius, nanti kita buat siri lain lagi. Boleh. Baik, okey. Apa pun terima kasih banyak Kiri Darren kerana sudi bersama kita pada malam ni. Terima kasih juga kepada anda semua, tuan-tuan dan puan mana yang dah menonton siaran langsung ni sejak 1 jam yang lepas tadi sehinggalah sekarang. Terima kasih atas sokongan anda semua. Teruskan mengikuti siaran-siaran langsung yang dibawakan khas oleh Kuala Lumpur Ibu Kota Buku Dunia, sama ada yang dibawakan khas oleh saya sendiri dalam Sembang Peace at My Move untuk My Book Festival, ataupun sesi siaran langsung yang dikendalikan oleh orang lain juga. Jadi saya harapkan sekali lagi anda semua semoga baik-baik saja, jaga kesihatan, jaga SOP, jaga diri baik-baik, dan kita berjumpa lagi di episod-episod yang akan datang insyaAllah. Terima kasih banyak Kiri. Okey, boleh? Okey, baik. Alright, kita jumpa lagi semua orang. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat sejahtera, selamat malam. Bye-bye. Bye.